Tengok ni, kita ada video kuda tengah berlumba. Wah, hebatnya dia berlumba. Ni pun siapa yang paling laju maknanya dia yang paling cepat yang akan menang. Ini pula ada video kereta berlumba. Tadi kuda berlumba, ini kereta yang berlumba. Kalau kereta berlumba pun sama. Kalau dia punya kelajuan tinggi bermaksud dia akan sampai ke destinasi dengan cepat. Topik pembelajaran kita kali ini ialah maksud kelajuan, unit untuk kelajuan, hubungan di antara kelajuan, jarak dengan masa dan cikgu akan ajar kamu macam mana kita nak mengira kelajuan. Kamu nak tahu tak maksud yang lebih spesifik mengenai kelajuan? Kelajuan ni dia menunjukkan kepantasan sesuatu objek tu yang bergerak. Kalau objek tu statik, pegun, adakah ini dipanggil sebagai kelajuan? Bukan. Hanya untuk objek yang bergerak, kamu nak mengukur kepantasan dia. Lepas tu adalah ukuran cepat ataupun lambat. Contoh kita ada cerita dongeng, kura-kura dan sang kancil. Kura-kura lebih perlahan, kancil lebih laju. Kan? Boleh juga tukar kancil kepada anak. Dan seterusnya, kamu akan tahu kelajuan ni dia ada hubung kait dengan jarak dan juga masa. Kalau ada masa, ada jarak, itu adalah berkaitan dengan kelajuan. Aktiviti yang mempunyai perbezaan kelajuan seperti kapal terbang, berjalan kaki dan juga bermain bola. Unit untuk kelajuan, yang pertama kita ada sentimeter per saat. Contoh haiwan yang kita ada, apa dia yang paling perlahan? Kura-kura dan juga siput. Unit yang kedua, meter per saat. Ini contoh dia, orang yang berlari ataupun tupai. Unit kita ketiga, kilometer per jam. Ini adalah objek yang bergerak dengan laju seperti kereta lumba, kuda dan juga kapal terbang. Pertukaran unit kelajuan yang ini kamu kena tahu, 10 mm bersamaan dengan 1 cm. 100 cm bersamaan dengan 1 meter. 1000 meter bermaksud 1 kilometer. Itu untuk jarak. Bagaimana pula dengan masa? 60 saat, 1 minit. 60 minit, 1 jam. Dan satu hari ada berapa jam? 24 jam. Jadi kamu jangan salah kalau buat pertukaran unit kelajuan. Cikgu nak cerita dekat kamu apa dia hubungan di antara kelajuan, jarak dan juga masa. Kalau kamu nak tahu, ketiga-tiga ni ada hubung kait yang sangat penting. Nanti kita akan masuk kepada rumus dia. Tapi sekarang ni, kalau sesuatu objek, contoh kereta tu, dia bergerak dengan laju, maka dia akan bergerak dengan pantas dan sampai dengan lebih cepat. Betul tak? Masanya pula adalah lebih biasanya singkat berbanding dengan kereta yang bergerak secara perlahan. Kalau perlahan ni, jarak dia sama dengan yang laju tapi masa dia lebih panjang sebabnya dia gerak secara perlahan. Dan untuk hubungan di antara kelajuan, jarak dan masa, ada dua faktor tau. Yang pertama, faktor jarak. Faktor jarak ni kalau dia bergerak lebih jauh dalam suatu tempoh masa yang sama. Maksudnya, faktor jarak, masa dia sama. Tapi dia punya jarak macam mana? Kalau A lebih jauh, kalau B lebih dekat. Baiklah, faktor yang kedua adalah faktor masa. Faktor masa ni maksudnya apa? Dia mengambil masa yang singkat untuk jarak yang sama. Jarak dia sama. Contoh segini. Tapi masanya lebih singkat ataupun lebih panjang. Itu adalah contoh faktor yang kedua yang berkaitan dengan hubungan di antara kelajuan, masa dan juga jarak. Pergerakan objek. Objek yang laju bergerak lebih cepat. Objek yang perlahan bergerak lebih lambat. Contoh kita ada gambar kereta api yang bergerak dengan laju dan juga seorang kanak-kanak sedang bermain basikal roda 3. Pergerakan objek lagi. Objek yang laju akan bergerak dengan lebih jauh pada tempoh masa yang sama. Contohnya, kalau kita berjoging dalam jarak 10 meter mengambil masa 10 saat. Tetapi kalau kita naik basikal
Untuk 20 meter, masanya sama, 10 saat. Bermaksud apa dia? Masa yang sama, tapi jarak dia berbeza untuk berjoging dan juga berbasikal. Dah sampai ke bahagian yang cikgu dah janjikan tadi, iaitu rumus kelajuan. Untuk rumus kelajuan, kita ada hubungan di antara 3 faktor tadi. Apa dia? Kelajuan, jarak dan juga masa. Jadi, apa yang kamu kena ingat? Ingat segitiga ni. Kelajuan di sini, jarak di atas dan masa di sebelah sini. Bermaksud apa dia? Kamu tengok ya cikgu buat. Kelajuan bersamaan dengan jarak dibahagi dengan masa. Kalau cikgu cakap masa pula, masa bermaksud jarak dibahagi dengan kelajuan. Kalau kita nak cari jarak, bermaksud kelajuan darab dengan masa. Dan cikgu juga dah tulis di sini, kita ada unit-unit dia. Kalau jarak, kita ada kilometer dan juga meter. Kalau masa, kita ada saat dan juga jam. Dan kalau kelajuan, ada 3 unit cikgu dah cakap daripada awal topik pembelajaran kita tadi, iaitu sentimeter per saat, meter per saat ataupun kilometer per jam. Jadi, kamu kena ingat konsep segitiga ini. Cuba lihat pada contoh untuk rumus kelajuan. Sebuah bas mengambil masa 4 jam untuk sampai ke suatu destinasi sejauh 360 km. Berapakah kelajuan bas tersebut? Jadi gunakan rumus yang cikgu dah ajar tadi. Kelajuan bermaksud jarak dibahagi dengan masa. Jarak yang diberikan adalah 360 km dan masanya mengambil 4 jam untuk sampai. 360 kamu bahagikan dengan 4, kamu akan dapat 90 km per jam.